Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR online kita. Okey, hari ini kita akan tengok bagaimana kaedah untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey. Um, Okey, kita ulang sikitlah sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan adalah sudut tirus. Okey, kita ada bulatan unit. Okey, kita ulang sikitlah. Okey, kalau kita ada satu sudut begini, okey, katalah theta di sini, sudut rujukan sepadannya adalah yang di sini. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Okey, kita tengok contoh lagi. Kalau kita ada sudut begini, okey, sudut rujukan sepadannya adalah yang di sini. Ini contoh-contoh bagi sudut rujukan sepadan lah. Okey, kalau lupalah. Okey. Kalau dia sampai di sini lebih 270. Begini. Okey. Sudut rujukan sepadan yang ini bukan di sini ya. Sudut rujukan sepadan yang di sini. Okey. Sudut rujukan sepadan, sudut tirus, dia mesti hampir dengan paksi X. Ni. Dia mesti hampir dengan paksi X, bukan dengan paksi Y. Okey. Hampirkan dia dengan paksi X. Okey, itu adalah sudut rujukan sepadan. Okey, ulangan sikitlah. Okey. Untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sukuan 2, 3 dan 4. Okey. Pertama sekali, kita kena tentukan, okey, dapat saja sudut, dapat saja nilai sudut. Okey, kita kena tentukan sudut rujukan sepadan dia. Okey, kita kena tentukan sudut rujukan sepadan dia supaya kita tahu dia berada pada sukuan pertama ke, kedua ke, ketiga ke, ataupun keempat. Okey, kita perlu cari sudut rujukan sepadan dahulu. Sudah dapat sudut rujukan sepadan. Okey, kenapa penting sudut rujukan sepadan? Okey, kita nak tahu tanda positif atau negatif dia. Okey, tanda positif atau negatif bagi sinus, kosinus dan tangen, okey, dia tak sama bagi sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dan keempat. Dia lain. Okey. Kalau kita ada satu begini, bulatan unit, okey, ada X, ada Y. Okey. Jika sudut kita berada pada sukuan yang pertama, jika sudut kita berada pada sukuan yang pertama, sukuan pertama, sudutnya di sini, katalah di sini. Di sini je. Okey. Jika sudut berada pada sukuan yang pertama, semua tanda, semua sin, kosinus dan tangen adalah positif. Semuanya positif. Semuanya adalah positif. Nanti kita akan tengok lebih jelaslah. Semua positif. Saya tulis sini all positif. Semua positif. Jika sudut kita berada pada sukuan yang kedua, contohnya di sini. Contohnya di sini. Ini adalah sukuan yang kedua. Pada sukuan yang kedua, yang positifnya adalah sin sahaja. Sin sahaja yang positif. Sinus sahaja yang positif. Pada sukuan yang ketiga, ini lebih jelas bila kita tengok contoh nantilah. Yang positif adalah tangen sahaja. Tangen sahaja yang positif. Dan pada sukuan keempat, cos sahaja yang positif. Kita ada 4 sukuan. Sukuan yang pertama, semua sin, cos dan tangen nilainya adalah positif. Semua positif. A. Biasanya kalau mau ingat, orang labelkan A sinilah. All. Untuk sukuan yang kedua, sinusnya positif.
Kosinusnya negatif dan tangennya negatif. Sin sahaja positif. Okey, jadi saya labelkan S supaya senang mau ingat. Untuk sukuan yang ketiga, tangen sahaja positif, saya letak T. Okey. Sukuan yang keempat, cos sahaja yang positif. Okey. Kita ada 4 sukuan A, S, T, C. Okey. Kalau lupa, formula dia A, S, T, C. Macam mana nak ingat? Suka hatilah. Nak buat ayat pun boleh. Okey, ada setengah orang buat ayat. All, bukan all lah. Ada setengah orang buat ayat, add sugar. Add sugar to coffee. Okey. A, S, T, C. Okey, ini kena ingat. Okey, A, S, T, C. Ini yang paling penting. Okey, dalam menentukan nilai sin, cos dan tangent. Okey, kita tengok contoh. Dia tak susah lah. Okey, ingat 4 ni sahaja. Okey, kita tengok contoh 4. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Ini kita buat A dulu. Sin 104. 104 darjah. Okey. Sin 104 darjah, kita tentukan dulu. Dia punya sudut rujukan sepadan. Okey, 104 darjah. Kita ada X, kita ada Y. X, Y. Okey. 104 agak-agaknya mana? Okey, buat lakaran sajalah. Kalau 104 darjah, okey, ini 90, ini 180, ini 270. Okey. Jadi 104, okey, dia di antara 90 dan 180. Katalah begini. Ini 104 darjah. Okey. Jadi 104 darjah. Okey. Yang pertama sekali tentukan dulu, dah dapat begini, okey, dah tahu dia berada pada sukuan yang kedua. Okey. Dia masuk sukuan yang kedua, 104 ni masuk sukuan kedua. Okey. Tentukan sudut rujukan sepadan yang ini. Yang ini. Kena cari yang ini. Macam mana nak cari yang ini? Okey, ini garis lurus 180 darjah. Jadi sin 180 darjah tolak dengan 104 darjah. Okey, sebab kita nak cari yang ini. Kita kena ambil 180 tolak 104. Okey. Okey. Sekarang, tulis dulu. Sin 180 tolak 104, kita dapat 76 darjah. Okey. Selepas dapat darjah, kita nak tentukan di depan ni. Okey, dia kata tadi dah tentukan nilai sudut rujukan sepadan. Tentukan di depan ini dia positif ataupun negatif. Macam mana nak tentukan negatif ataupun positif? Okey. Ini adalah sin. Okey. Kalau formulanya adalah add sugar to coffee. ASTC. Bagi sukuan kedua yang positif adalah S. Sin. Jadi ini positif. Ini pun positif. Okey. Jadi ambil kalkulator, tekan sin 76 dapat berapa? Sin 76 kita dapat 0.95702295726. Kita ambil sampai sini je. Sampai sini. 1, 2, 3, 4. 4 titik perpuluhan. 0.970. Bundarkan. 2 ini jadi 3. Jadi sifar perpuluhan 9703. Simbolnya adalah positif. Okay, nak letak simbol positif boleh, tak letak pun boleh. Okay, ini yang pertama. Okay, tengok dulu yang pertama. Ada mau tanya? Boleh teruskan? Teruskan. Okay, B. Simple je. Okay, dia tak susah lah. Yang kedua, cos
208.2 darjah. Okey, sama juga. Balik begini, ada paksi X, ada paksi Y. Okey, ini 90 darjah, ini 180 darjah, ini 270, ini 360 dan sifar lah. Okey, 208 darjah di mana? Dia antara 180 hingga 270. Dia lebih kurang begini. Kita buat lakaran je. Okey. Dia di situ. Ini adalah 208.2 darjah. Okey. Kalau sudutnya begini, kalau sudutnya dia begini, di mana sudut rujukan sepadan dia? Sudut rujukan sepadan bukan di sini ya. Bukan di sini. Dia bukan dengan paksi Y. Dia dengan paksi X. Okey. Jadi sudut rujukan sepadan, sudut tirusnya di sini. Di sini. Yang saya lorotkan warna merah ni. Jadi macam mana nak cari yang ini? Okey. Nak cari yang ini, kita ambil jumlah semua. 208.2. Okey. Tolakkan dengan 180 darjah. Okey, jadi saya buat di sini. Cos 208.2 darjah tolak 180 darjah. Okey. Sekarang simbol dia. Positif atau negatif? Nak tahu simbol dia? Tulis balik. Add sugar. Okey, AS to coffee. Add sugar to coffee. ASTC. Okey. Jadi pada sukuan yang ketiga, yang positifnya, ini sukuan ketiga, yang positif adalah tangent. Sekarang ini cos. Tangent positif, jadi cosnya adalah negatif. Ini kaedah dia. Kenapa kita perlu tentukan dia berada pada sukuan yang mana? Kalau ini tangent, barulah dia positif. Sekarang cos. Cos pada sukuan yang ketiga adalah negatif. Jadi tulis negatif. Jadi sama dengan negatif. Okey. Cos 208.2 tolak 180. Okey. Kita dapat cos 28.2 darjah. Tekan kalkulator. Dapat jawapan di sini. Sifar 0.8813. Ambil 4 titik perpuluhan. Okey, bundakan. Sifar 0.8813. Apa simbol? Simbolnya negatif. Kenapa negatif? Berada pada sukuan yang ketiga. Okey, itu contoh untuk yang kedua. B. Cos 208.2 darjah. Okey, yang ketiga C. Tangent 318 darjah 17 minit. Okey, ada minit sana. Macam mana nak tukar minit? Okey. Langkah yang pertama, tentukan dulu berada pada sukuan mana. Okey, ada X, ada Y. Okey, dia 90, 180, 270, sifar dan 360. Okey. Kalau dah mahir tak perlu lukis ni. Okey, saya lukis nak tunjukkan, okey. Nak tunjukkan kalau ada yang kurang fahamlah macam mana saya dapat. Okey. 318 di mana kedudukan dia? Dia berada di antara 270 dan 360. Okey, agak-agaklah sana. Okey. Okey. Ini adalah 318 darjah 17 minit. Okey, 318 darjah 17 minit. Okey. Jadi sudut rujukan sepadannya di mana? Di sini ke? Bukan Dia mesti mendekati paksi X. Okey, dari sini ke sini. Mendekati paksi X. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi macam mana nak cari yang ini? Kita kena ambil nilai semua satu bulatan 360 darjah. Tangent 360 darjah. Tolak
318 darjah 17 minit. Simple sahaja. Okey. Dah tulis begini? Okey, tentukan dia positif ataupun negatif. Okey. Nak tentukan positif negatif, dia berada pada sukuan yang keempat. A, S, T, C, add sugar to coffee. Okey. Pada sukuan yang keempat, yang positif adalah huruf C. Jadi cosnya. Cosinusnya adalah positif. Yang lain adalah negatif. Sekarang soalan tulis tangent. Jadi sukuan keempat tangent negatif. Okey, sebab sukuan keempat cos sahaja yang positif. Okey, jadi teruskan. Negatif tan. Okey, 360 tolak 318 17 minit. Okey. Kalau tak tahu macam mana nak ni, okey, macam mana nak buat simbol darjah dan minit? Dari kalkulator kamu guna simbol ni. Yang simbol titik dan koma di atas ni. Titik dan koma di atas. Okey. Tulis. Okey, saya dapat tangent 41 darjah dan 43 minit. Saya sudah simbol ni je. Okey. Dengan simbol ni 41 tekan ni, 43 tekan balik minit ni. Okey. Tekan, saya dapat jawapan dia negatif. Okey, saya dapat jawapan dia negatif. Mana mouse ni? Hilang tu. Okey. Okey, negatif. Tangent 41 darjah 43 minit adalah 0.891. Bundarkan di sini. 8 tambah 1 jadi 5. 0.8915. Okey. Itu 3 contoh macam mana untuk kita tentukan nilai bagi sin, cos dan tangent bagi sukuan kedua, ketiga dan keempat. Okey. Boleh ulang balik 3 contoh tu dalam video ni kalau kurang faham. Atau kurang faham lagi boleh PM saya di WhatsApp ataupun Telegram macam biasalah. Okey. Itu sahaja untuk kelas PDP hari ini. Terima kasih.